Assalamualaikum, hello guys. Kembali lagi dalam segmen Kaki Movie dengan Yana. Minggu ini mengupaskan sedikit sebanyak tentang satu series yang ditunggu-tunggu, iaitu Stranger Things. Bagi penggemar filem-filem Stephen King yang terkenal dengan genre perfilman science fiction, supernatural fiction, horror dan fantasy seperti It 1922, The Green Mile, The Shining dan pelbagai lagi, korang pasti akan sukakan Stranger Things ni. Stranger Things adalah sebuah Netflix series yang dikeluarkan pada 15 Julai 2016, melatar belakangkan pada zaman 80-an, 80s. So, kalau sebut 80s ni, Yana memang minat sangat. Kenapa? Sebab Yana pun dalam kalangan family pun diorang banyak introduce Yana dengan lagu-lagu 80s sebelah sana lah. All those genres kan. So, dengan fashion diorang, so it got my attention to actually watch the series before knowing what was the story about. Pengarah dan producer bagi Stranger Things ni ialah The Duffer Brothers, di mana mereka telah mengeluarkan 3 season sebelum ni, iaitu season pertama pada 2016, season kedua pada 2017, season ketiga pada 2019 dan season keempat dikeluarkan pada 27 Mei baru-baru ni. So Yana pun tak sempat nak tengok lagi, tapi tak apa, Yana dekat sini nak menceritakan kepada korang dulu, recap balik apa yang telah terjadi sedikit sebanyak supaya korang faham apa yang menyebabkan Stranger Things ni dikenali ramai dan diminati ramai. Kenapa cerita ni dapat rating yang sangat tinggi? Let's go. Penantian yang sangat lama bagi fans Stranger Things ni sebabnya ada bibit-bibit mengatakan bahawa footage season 4 was slowly leaked out. So kiranya dengan isu COVID lagi kan, so pengembaraan pun terkendala. And diorang kata untuk season 4 ni ada 2 volume, di mana volume pertama dikeluarkan pada Mei, which is bulan ni, dan Julai untuk volume kedua. Series ini dibintangi oleh Noah Schnapp, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard, Sadie Sink dan ramai lagi, menceritakan tentang dunia nyata dan dunia upside down. Apa yang dimaksudkan dengan dunia upside down ni? Mari kita kupaskan. Satu dimensi alternatif yang dihubungkan dengan dunia manusia. Flora dan fauna di dalam dimensi tersebut menghubungkan dalam minda sarang yang dikawal oleh mind flayer. Pada asasnya ia membentukkan satu superorganisma di mana komponen utama minda sarang ni ialah satu spesies humanoid yang digelarkan sebagai Demogorgons. Pada sekitar tahun 1983, ada satu uji kaji saintifik yang dijalankan di Hawkins National Laboratory oleh Dr. Martin Brenner dan saintis-saintisnya. So dekat sini ada seorang budak perempuan bernama Eleven atau lebih dikenali sebagai Elle. Dia membuat satu hubungan dengan Demogorgons dan dia membuka pintu alternatif dimensi tu secara tidak sengaja. So dekat sini kalau korang terfikirkan, siapa Elle? Siapa Eleven? So latar belakang untuk Eleven ni sebenarnya dia diculik oleh Dr. Brenner sewaktu mak kandungnya memberitahu Dr. Brenner bahawa dia mengandungkan Elle. So Elle ni dan keluarga dia ada warisi satu kuasa psychokinetic. Dr. Brenner ni is a scientist kan. So dia pun invested untuk melakukan satu uji kaji dengan menggunakan Elle ni lah. So apa yang dia buat? Dia rampas Elle ni daripada mak kandungnya dan dia besarkan Elle dalam Hawkins Lab dan melaksanakan satu uji kaji saintifik yang meluas untuk kuasa psychokinetic yang diwarisinya. So melalui pintu masuk yang Elle dah terbuka dengan tak sengaja tu, mind flayer ni mula menggunakan kuasa dia ke atas dunia upside down untuk menyerang bandar Hawkins dengan mengeluarkan ataupun menyebarkan bahan biologi toksik bermatlamatkan untuk menyerang seluruh bumi. So dekat sini pun kita dah tahu, dah dapat gambaran bahawa Demogorgons ni sebenarnya is a very bad creature. Tetapi Dr. Brenner ni sebenarnya pada mulanya dia memulakan uji kaji ni atas sebab untuk mengintip musuh Rusia. Tetapi disebabkan dia dah tahu Elle ni dah dapat hubungkan diri dia dengan Demogorgons,
dengan selfishnya dia pun mulalah request dekat L untuk membuat satu pertalian dengan Demogorgons. Bila dah jadi macam ni, so korang tahu je lah apa musibah yang akan datang. Kerana bila you buat sesuatu pertalian dengan creature yang macam ni, everything will be so chaotic. So di tengah-tengah kata kekecohan yang berlaku di dalam lab tu, L sempat melarikan diri daripada Makmal tu disebabkan dia dah rasa all these bad vibes. And then Demogorgons tu sendiri, dia dah mula menjejakkan kaki ke dunia manusia dan dia dah mula menyerang mangsa pertama dia di dalam lab tu. So keadaan dah jadi sangat kecoh. Demogorgons ni sebenarnya dia turun ke dunia manusia adalah untuk generate power dia sebabkan dia nak serang balik bumi ni kan. So apa yang dia buat adalah dia mula menuai mayat manusia dan haiwan dan disimpan di dalam satu perpustakaan awam. So dekat perpustakaan awam Hawkins tu, bawah dia tu, which is the upside down, dekat situlah tempat dia orang put all the bodies there untuk generate power. Macam itulah dia orang hidup. And then dalam Stranger Things ni ada satu lagi watak utama, iaitu dipanggil sebagai Will Byers. So dia ni dilakukan oleh Noah Schnapp. Dia dan kawan-kawan dia adalah kumpulan, orang kata kalau kat sekolah tu like nerdy boys lah. Ada orang sangat-sangat sukakan mata pelajaran sains ni. So apa yang diorang selalu buat adalah ikutilah all the science fair yang ada dekat sekolah tu kan. So diorang create this, create that. And then pada zaman 80s pula, kita tahu zaman tu teknologi tak setinggi hari ini. So apa yang diorang ada orang kata timbul minat tu adalah pada board games. So dia dengan kawan-kawan ni, Ubayas dengan kawan dia ni suka sangat main board games yang dipanggil sebagai Dungeons and Dragons. So diorang selalu main board games ni di bawah rumah kawan diorang, Mike Willis tadi. So dalam grup diorang ni adalah seorang tu Mike Willis yang dilakukan oleh Finn Wolfhard. So dekat situ ada waktu orang kata kejadian yang L larikan diri pada Makmal tadi tu, malam tu juga lepas diorang main Dungeons and Dragons tu, diorang semua on the way balik ke rumah lah. So ada satu scene tu, Dustin dengan Will ni, diorang on the way balik rumah mengayuh basikal. Tetapi Dustin punya rumah awal lagi daripada Will. So lepas dia dah balik, so Will pun mengayuh basikal dia seorang-seorang menghala ke rumah. Tetapi ada kejadian yang tidak diingini berlaku di mana seekor Demogorgon tu datang menculik dia dan bawa dia ke dunia upside down. Apa yang terjadi? Jadi dekat sini, mak kepada Will tadi, dia dah rasa ragu-ragu lah kenapa anak dia tak balik rumah kan. So mak dia ni Joyce kan. So apa yang dia buat adalah dia call lah seorang chief officer ni, nama dia Chief Hopper. So dia adalah officer dekat dalam Hawkins ni, tetapi dia ni ada krisis sendiri di mana dia ambil kerja dia waktu tu indah tak indah. So nak dikatakan dengan isu Will tadi, dia pun kata dekat dia tak hilang. Mungkin dia bermain-main kawan dia, like they like playing poker something like that. So mak dia pun berang lah kan, macam kenapa dia cakap macam ni kan, kau officer, kau patut bantu aku. Tetapi tidak, apa yang dilakukan adalah sebabkan ialah naluri seorang ibu tu kuat kan, dia pun mengatakan bahawa anak dia masih hidup, anak dia masih ada di luar sana. So dengan tekadnya, dia pun berkata, aku akan solve this issue dengan sendirinya tanpa minta bantuan mana-mana pihak. Dan kawan-kawan Will ni pun dah mulalah meragui kehilangan dia, maka diorang pun tercetus satu idea untuk menjalankan satu ekspedisi mencari Will sekitar Hawkins. Pada satu scene tu, diorang on the way pergi ke hutan. So dekat hutan tu, instead of diorang jumpa Will, diorang actually bumped into L. Ingat balik, kita recap balik sekejap. L tadi sempat melarikan diri daripada Makmal kan. So dia dekat hutan tu berlega-lega. Once kawan-kawan Will ni tadi, Mike, Lucas, Dustin, diorang pergi ke hutan, terjumpalah L tadi dalam keadaan L yang sweating, pucat dengan pakai baju orang kata orang sakit kan. So diorang was like so curious and suspicious with this creature sebab dia nampak macam tak okay kan. So despite of kawan dia hilang, diorang still nak selamatkan L ni. What they did was to keep her safe, diorang bawa balik ke rumah Mike tadi yang diorang main Dungeons and Dragons tu. Diorang letakkan L dekat dalam basement tu. Diorang provide foods, drinks, fresh clothes to freshen her up. And then daripada situ pun diorang mulalah kenal, sesi pengenalan kan. So dalam sesi pengenalan tu pun kawan-kawan Will, diorang dah mula dapat korek sedikit sebanyak
tentang apa yang sebenarnya terjadi, apa yang kena-mengena L ni dengan Will, hilangnya Will, kemunculannya L, apa yang terjadi dekat Hawkins Lab. So daripada situ, diorang pun mulalah untuk buat satu idea ataupun discussion untuk menyelamatkan Will dan bandar Hawkins. Daripada situ, korang kena tengok sendiri macam mana cerita ni. So kalau korang tengok Stranger Things kan, mungkin ada beberapa orang sejumpa kita mungkin kurang dengan filem-filem macam ni ataupun series-series macam ni, tapi bila yang cerita ni semua kan, korang pun akan ada rasa timbul macam interestingnya, suspiciousnya, kena tengok kan. So Yana pun tak sempat lagi nak tengok season 4 ni, apa yang terjadi, tetapi Yana dengar cerita untuk season 4 sahaja dapat rating 9.7/10. Can you imagine? And Yana pun tak sabar-sabar nak tengok, berkobar-kobar nak tengok. Apa yang Yana boleh katakan tentang best thing yang korang boleh invest masa, invest tenaga untuk tengok adalah one, perwatakan dia sendiri. Di mana perwatakan dia ni, diorang keluarkan dan kenalkan secara slow and steady. Diorang tak overpowering the characters lah. Itu yang Yana suka. Contoh L kan, kita dah tahu dia ada kuasa psychokinetic. Tetapi diorang pada awal tu dah tunjuk macam mana kemunculan dia, macam mana dia wujud, macam mana itu, macam ini. Sampailah dia evolve kepada satu scene di mana dia dapat keluarkan all the power untuk selamatkan kawan-kawan dia dan bandar Hawkins. I just love how perkembangan watak tu ada. It's fun to watch, to see how the characters were developed one by one, and then it was connected at the end of the story kan. So that's what I like the most lah. Macam mana diorang pun daripada enemies and then friendships and then to lovebirds and then to family. It's so good. Meskipun kita menunggu lama ya season ke season untuk Stranger Things ni, tetapi disebabkan jalan cerita dia yang menarik, full of action, dengan tema dia yang 80s tu, it brings back a lot of memories kan. And then script dia padu. Apa yang nak masukkan dengan skrip padu ni, sebab kita tahu watak-watak utama Stranger Things ni adalah tergolongnya daripada kanak-kanak. So penceritaan kanak-kanak untuk deliver kepada manusia, kepada dewasa, dia akan jadi complicated tau. Tetapi dalam Stranger Things ni, pelakon-pelakon kanak-kanak tadi tu menjayakan watak tu dengan baik. So dia punya deliberation kan, kalau korang tengok, korang dengar sendiri, it was so neutral. Rasa macam diorang punya lakonan tu sangat-sangat mantap lah. So daripada poin-poin ni tadi, what I can say is that kita pun, even tu dah tunggu lama kan, 2 tahun untuk season 4 ni kan, tapi kita masih lagi ada crave dan sabar untuk menantikan season baru dan episod baru. The best thing about Stranger Things adalah dia punya producer dan pengarah sendiri lah, which is the Duffer Brothers. Diorang ni ada otak genius di mana diorang implement science punya penceritaan ke dalam movie ni, meskipun tak accurate, bak kata Lucas kan, theoretically, but still made me amazed lah of this series, how it turns out to be. Fun fact, waktu Yana nak first kan create Netflix account kan, it was all inspired by Stranger Things. Nampak tak? Dia punya impacted in my life tu kan. It's like, because I invested this amount of money to just create a Netflix account to just watch Stranger Things pada saat tu kan. It was so damn good. I think that wraps it up this week's punya video. Thank you so much for having me and temankan Yana sehingga ke penghujung video. I hope you guys are doing well. Jangan lupa untuk makan dan minum. Take care. Also, please do like, subscribe and share video ni kepada kawan-kawan korang. Jangan lupa untuk nantikan video next. I guess I'll see you next week. Thank you so much. Assalamualaikum.